Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin Nukas edisi malam 6 Disember 2021 bersama saya Fatin Syahirah Rosti. Tumpuan berita malam, program jualan terus dari ladang JDTL dan My Rakyat anjuran pejabat Fama Negeri Sarawak dan Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak telah diadakan dengan jayanya dari 3 hingga 5 Disember 2021 di Waterfront Pekan Sepau Betong. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Ambas memberitahu program tersebut merupakan satu usaha Fama bagi menemukan para penanam dan pembeli melalui jualan terus dari ladang. Ini adalah satu usaha yang kita nak tekankan di Negeri Sarawak mengenai bagaimana kita menentukan bahawa pasaran produk-produk para peternak, petani, peternak dan peladang kita dapat dijual. Kerana apabila mereka menanam buah dan sayur, ternak, daging dan sebagainya, mereka mengharapkan bahawa ianya membawa hasil kepada mereka. Dan kerajaan juga mengharapkan dengan cara-cara baru, moden dan sebagainya dapat meningkatkan pendapatan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program itu pada Sabtu. Dato' Ahmad Douglas yang juga Menteri Kewangan II dan Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah, Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak seterusnya mengadakan lawatan ke gerai-gerai usahawan yang mengambil bahagian. Para peniaga yang mengambil bahagian adalah dari kalangan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK dari beberapa kawasan dan juga para peladang kontrak di bawah Fama. Pengunjung dalam pada itu menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan pelbagai jenis jualan hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, input pertanian dan pelbagai lagi. Laporan berikutnya, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dato' Amar Michael Manyin Jawong telah merasmikan Majlis Pelancaran International Sarawak Innovation Technology Exposition 3.0, iScience 3.0 dan MESTR STEM Festival 2021 di Dewan Kuliasi Universiti Teknologi Sarawak UTS Sibu pada Sabtu. Berucap pada majlis perasmian tersebut, Dato' Amar Michael Manyin berkata beliau gembira kerana UTS telah memeriahkan acara ini dan menyokong pameran, pertandingan dan simposium yang bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan. I'm glad that UTS has risen to the occasion and supported exhibition, competitions and symposiums aimed at improving educational quality. This encourages innovation for the benefit of all. At the state level, we are always supportive of these projects, particularly when they feature a tripartite partnership of academia, industry and government. Tambahnya, kerajaan negeri sebelum ini telah menganjurkan pelbagai acara seumpama itu untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang nilai kreativiti dan inovasi seperti Minggu Inovasi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam PANS. Sementara itu, Presiden UTS Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid berkata iScience 3.0 ialah menjadi landasan kepada pencipta, merangsang dan memupuk bakat tempatan dalam sektor ciptaan dan inovasi, manakala Festival MESTR STEM membantu sekolah dalam mempromosikan sains, teknologi, bahasa Inggeris dan matematik. Turut sama menyempurnakan perasmian program tersebut ialah Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi dan Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak, Dr. Anwar Rapai. Selanjutnya, program Kayuhan Santai Pantai Damai 2021, anjuran Gabungan Jawatan Kuasa Kejiranan Mesra KJM Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, kawasan Pantai Damai telah diadakan di Esplanade Kampung Buntal pada Ahad. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Agama Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, program tersebut merupakan aktiviti penutup kepada aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan KJM sepanjang tahun ini. Dengan adanya program macam tu, ia dapat merapatkan silaturahim antara jasa kuasanya dulu, antara KJM, pasti dapat
mengajak penduduk kampung sama-sama untuk mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan. Program tersebut telah disertai sebanyak 13 ahli kejiranan mesra KJM bagi seluruh kawasan Pantai Damai di bawah pentadbiran DBKU. Menjelas mengenai persediaan pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman menjelaskan, DUN Pantai Damai telah pun bersiap siaga sejak 2 tahun yang lalu. Parti kita telah pun membuat persiapan awal, sebenarnya lebih awal, iaitu selesai saja pilihan raya umum pada tahun 2018. Pada awal tahun 2019, kita telah pun memulakan gerak kerja memperkemaskan jawatankuasa di peringkat cawangan dan juga di peringkat ranting untuk menghadapi pilihan-pilihan yang akan datang. Jadi pilihan raya ke-12 itu adalah satu pilihan raya penting. Jadi kita mula persiapan seawal 2 tahun lepas. Beliau turut menyeru masyarakat menunaikan tanggungjawab mengundi di 17 pusat mengundi DUN Pantai Damai pada hari pembuangan undi kelak. Dalam program berasingan, Dato' Dr. Abdul Rahman menjelaskan projek bina baru Balai Raya Kampung Sibu Laut kini sudah siap sepenuhnya sekaligus memberi manfaat kepada penduduk kampung tersebut. Katanya balai raya berkenaan dibina dengan kos RM200,000 menggunakan dana program transformasi luar bandar RTP DUN Pantai Damai. Menurut beliau, pembinaan balai raya di situ penting untuk menyediakan tempat kepada kira-kira 120 orang penduduk kampung menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Bercakap semasa majlis perasmian balai raya itu baru-baru ini, calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi kawasan N4 Pantai Damai itu menjelaskan kampung tersebut juga mempunyai kemudahan yang lengkap seperti bekalan air bersih, elektrik dan telekomunikasi. Laporan diteruskan di Bintulu. Penganjuran program berbentuk kemasyarakatan seperti gotong royong memberi banyak manfaat kepada penduduk setempat. Mantan Adun Samalaju Dato' Majang Renggi berkata, program tersebut bukan sahaja memberi kesedaran tentang kebersihan tetapi juga mengukuhkan lagi perpaduan sesama penduduk. Saya juga percaya program yang sebegini ia amat penting sekali, pertamanya untuk kita memberi kesedaran betapa pentingnya kita menjaga kebersihan kawasan sekitar kita, alam sekitar, supaya kawasan di mana kita duduk, di mana kita membeli belah, tamu kita sentiasa bersih. Dan program yang sebegini juga yang amat penting sebab ia dapat merapatkan hubungan antara satu sama lain, di mana ramai penduduk-penduduk di Sungai Pelan ini adalah terdiri daripada pelbagai kaum. Kaum Melayu, Iban, Orang Ulu, Bedayuh dan lain-lain. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program gotong royong bersama komuniti Sungai Pelan Bintulu di Pejabat BDA Cawangan Sungai Pelan pada Khamis. Menurut Dato' Majang lagi, kerja-kerja kemasyarakatan itu juga memberi manfaat kepada orang ramai khususnya pelancong yang datang ke kawasan Sungai Pelan. Baik, kerja amal ini bukan sahaja untuk kita yang turut serta dalam program ini, tetapi untuk orang lain, untuk pelancong-pelancong yang datang ke kawasan Sungai Pelan ini, untuk orang luar datang ke Sungai Pelan ini, supaya kawasan kita nampak cantik, nampak molek, bersih. Sampah-sampah yang ada kita kumpul, supaya inilah yang akan menyedarkan kita, menyedarkan orang lain, supaya sama-sama kita ingat bahawa kebersihan, bahawa kesihatan kita amat penting. Manakala di Muara Tuang dengan nasib golongan belia akan diperjuangkan secara teratur dengan mewujudkan perumahan mampu milik di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN tersebut. Calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi DUN Muara Tuang, Dato' Idris Buang berkata, beliau telah bertemu dengan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg untuk mewujudkan kira-kira 1,000 unit perumahan mampu milik di kawasan berkenaan. Menurutnya, lokasi perumahan itu terletak tidak jauh dari kem semboyan dan tapak seluas 140 ekar juga telah dikenal pasti. Beliau berkata demikian semasa majlis santuni belia seberkas di Dewan Serbaguna Kampung Muara Tuang, Kota Semarahan baru-baru ini.
Dalam pada itu, beliau juga memberitahu akan membantu golongan belia Dun Muara Tuang, khususnya penghantar Food Panda dan Grab Food dengan mewujudkan satu badan kebajikan bagi golongan terbabit. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syahirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sentiasa amalkan 3W dan elakkan 3C bagi menekan penularan COVID-19. Salam UKAS.